السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Kita menyambung perbahasan daripada fiqh al-qulub ataupun fiqh dalam menguruskan hati yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim hafizahullah Ta'ala. Kita masih lagi pada bab yang pertama. Bab yang pertama ni antara bab yang agak panjang, membahaskan tentang kepentingan, kedudukan dan juga jenis-jenis hati. Dan kita dah sebut sebelum ni tentang satu dua jenis daripada hati manusia. Dan pada pagi ni kita akan sambung lagi perbahasan seterusnya, kategori hati manusia dari segi sihat dan sakitnya. Ini bukan sihat dan sakit dari segi perubatan, tapi dari segi jiwa rohani, dari segi spiritual, dari segi dalaman kita. Kita dah sebut sebelum ni tentang pembahagian ataupun kategori yang pertama, iaitu qalbun salim, hati yang sejahtera, yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta pemilikan dan juga anak pinak serta pengaruh dan pengikut, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah Azza wa Jal dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ialah hati yang tiada kosong daripada benda-benda buruk. Kita dah sebut sebelum ni ada 9 perkara yang diletakkan oleh penulis untuk menerangkan apakah jenis ataupun apakah hati yang disebut dengan qalbun salim tu. Jadi pada pagi ni kita akan tengok pembahagian kategori yang kedua, iaitu hati yang sakit ataupun qalbun marid. Dalam pendahuluan yang disebutkan oleh penulis, kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata hati yang sakit adalah hati yang hidup dan dalam masa yang sama menghadapi penyakit. Dia hidup tapi dia ada penyakit. Ia mengandungi dua bahan. Dalam hati itu ada dua unsur. Pertama, bahan-bahan seperti kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, iman kepadanya, ikhlas dan juga tawakal padanya. Hati yang sakit ni dia ada dua unsur. Unsur pertama, dia beriman pada Allah Ta'ala, dia ada lagi tawakal, dia ada lagi ikhlas dalam tu. Kemudian dia sebut lagi sini, dia kata ini semua bahan-bahan yang menyebabkan hati itu terus hidup. Sebab tu dikategorikan dia hati yang hidup tapi dia sakit. Unsur yang kedua, unsur ni yang mengganggu hati itu. Unsur yang kedua ialah cinta untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti keinginannya, malah berusaha untuk mendapatkan benda-benda yang disukai dan diingini oleh syahwatnya. Selain pada tu, duduk juga dalam hati ini ialah hasad, takbur, ujub, cintakan ketinggian dan kerosakan di muka bumi yang merupakan bahan yang boleh merosakkan hati. Jadi hati yang hidup dan sakit ni dia ada dua-dua unsur. Cuma unsur yang lebih dominan, unsur yang lebih besar bahagiannya ialah unsur yang kedua, iaitu unsur-unsur negatif. Unsur positif yang baik ada, tapi dia tak kuat sangat. Dia hanya menjadi benteng dan menjadi sebab
hati tu masih lagi hidup, hati tu masih lagi ada, masih lagi ada peluang. Okey. Jadi itu ialah qalbun marid. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nazi'at tentang hati yang macam ni, iaitu pada ayat 37, 38 dan juga 39. Allah Ta'ala sebut fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Ta'ala kata, maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya, adapun orang yang melampau dengan perbuatan derhakanya kerana mengutamakan kehidupan dunianya, sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat kediamannya. Dalam 3 ayat ni tidak disebut pun perkataan hati sakit, tapi disebut salah satu simptom kepada pemilik hati sakit ni, man tagha. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Kita tahu bahawasanya setiap perkataan dalam Al-Quran, bila mana ianya ada, terdapat dalam Al-Quran ataupun warid dalam Al-Quran, maknanya perkataan tu ada lah. Berarti kata mudahnya benda tu ada, perkataan tu ada. Perkataan tagha ni dalam bahasa Melayu dia akan terjemah melampaui batas. Tapi sebenarnya melampaui batas ianya banyak perkataan untuk membawa makna yang sama tapi konteks yang berbeza. Antaranya ialah bara. Quran ada sebut. Kita buka kamus kita akan tengok, ataupun buka terjemahan Al-Quran pun dia akan sebut fa'amman, tapi perkataan bara tu saya tak ingat ayat dia, tapi perkataan ni ada. Bara pun diterjemah dengan melampaui batas, tagha pun diterjemah dengan melampaui batas. Cuma contoh yang mudah untuk kita faham di sini, bila mana Tuhan sebut fa amma man tagha, biasanya ia merujuk kepada orang yang mahukan dan gilakan pengaruh. Bara, orang yang mahu dan gilakan kekayaan materialistik. Kedua-dua pemilik kepada sifat ni, sama ada tagha ataupun bara, mereka kedua-duanya berada pada keadaan melampaui batas. Sebab tu tagha biasanya Tuhan akan sebut kepada pemimpin-pemimpin yang jahat. Sebab tu pemimpin jahat disebut dengan nama taghut. Bara disebut kepada orang yang mengumpul harta, over dia kumpul harta, disebut sebagai bara. Bila mana dia banyak harta, dia jadi sombong. Dan kita pun tahu daripada perkataan bara ni keluarnya burah. Burah ni maksudnya ialah golongan penentang. Bila mana dia dah kuat, dia akan lawanlah pihak yang berautoriti ni, sebab dia ada kekuatan. Kekuatan ni ialah kekuatan materialistik, kekuatan dari segi kekayaan. Okey. Cuma kedua-dua ni menyebabkan orang tu melampaui batas. Cuma dia jadi melampau tu kerana apa? Pertama, kerana pengaruhnya yang kuat walaupun dia tak kaya. Yang kedua, kerana hartanya yang banyak walaupun pengaruh dia tak kuat. Kedua-duanya menatijahkan, akan mengeluarkan orang tu kepada satu sifat buruk dia, iaitu dia akan terkena penyakit melampaui batas. Dalam bab lain juga, dalam hadis yang lain ataupun dalam ayat yang lain, Tuhan sebut tentang sifat melampaui batas ni juga disebut dengan ghulu. Ghulu ni pun maksud dia melampau, tapi dia bukan pada pemilik harta, dia juga bukan pada pemilik pengaruh, dia duduk pada pengikut. Yang menyebabkan kawan ni kaya, orang yang bekerja untuk mengkayakan orang, lalu orang yang kaya ni jadi sombong, yang bekerja tu, yang mengampu pada kawan ni, ini disebut sebagai ghulu. Ini orang bawah punya perangai. Ghulu pun terjemah melampau, bara pun terjemah melampau, tagha pun terjemah melampau juga. Itulah petanda dan juga bukti bahasa Melayu kita tak banyak perkataan. Bahasa Arab dia banyak perkataan, dia banyak word yang boleh digunakan untuk menggambarkan situasi ni. Apa kita panggil? Bukan setakat perkataannya je, hatta perkataan, contoh tidur. Tidur pun ada lebih pada 20 perkataan. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut tentang sifat
tidurnya 7 orang pemuda dalam gua tu disebut dengan nama ruqud. Tidur yang tak ada tanda akan bangun dah, macam tidur orang mati, kita sebut sebagai tidur mati. Dia ada yang namanya sinah. Sinah ni dia mamai. Kita baca surah Kahfi kan, la sinatun wala naum. Tuhan itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ada tidur yang sekejap yang dinamakan dengan qailulah, dan banyak lagi. Semua tu maksud dia tidur, tapi tidur dengan konteks, dengan situasi yang berbeza. Okay. Sama jugalah dengan ayat ni. Ayat 37 Tuhan sebut fa amma man tagha. Pemilik kepada kesombongan yang telah melampau ini, dia sombong kerana apa? Kuasa yang ada. Harta tak banyak, tapi kuasa yang ada. Biasanya ayat ni dia akan refer kepada Fir'aun. Bara dia akan refer kepada Qarun. Sebab kedua-dua ni melampaui batas, tapi melampaui batas dengan sebab yang berbeza. Cuma konklusinya ialah wa atharal hayatad dunya. Mereka sangat-sangat terkesan kepada kehidupan dunia. Terkesan pada kehidupan dunia ni tidak semestinya orang yang banyak harta kita kata dia terkesan pada kehidupan dunia. Hatta orang miskin yang tak ada harta pun dia ada penyakit ni. Sebab tu kita akan tengok ada orang tak tidur malam hanya kerana atap rumah dia tu bocor. Tak tidur malam dia. Tuan-tuan boleh bayang. Semalam suntuk dia berfikir macam mana nak cari duit, nak baiki atap rumah dia. Punya kuat dunia tu ada dalam hati dia. Andai kata dia mati pada malam tu, matilah keadaan duk terfikir atap tu, dia tak ada duit, sengkek je orangnya pun. Tapi dia punya teringat tu. Sebab tu Nabi sebut satu orang bila mana melekat pada dia kecintaan pada dunia, dia tak akan tua. Tak akan tua dengan sifat tu. Dia mungkin tua, tapi dia tak tua dengan sifat tu. Dia punya perilaku, dia punya ingat, dia punya teliti, dia punya tak boleh tidur, satu-satu dia ingat. Sebab tu penyakit cinta dunia, kita tak boleh tala kepada orang kaya semata-mata. Kadang-kadang orang miskin, dia fikir, hari-hari dia fikir kecintaan dia kepada dunia pun ada. Jadi ini bab dan ini benda yang kita kena hati-hati. Sebabnya ia boleh mengkategorikan hati kita sakit kerana menyimpan penyakit ni. Yang lebih membimbangkan dan mencemaskan bila mana Tuhan sebut pada ayat 39, fa innal jahima hiyal ma'wa. Kesudahan bagi pemilik benda-benda ni, pemilik sifat ni, pemilik kepada perangai ni, ialah neraka Jahannam. Bila mana sebut neraka Jahannam, tiada lagi tempat yang kedua iaitu syurga, melainkan tempat yang Tuhan sebut yang first ialah neraka. Okay. Kemudian apa lagi dia sebut? Sebaliknya, jika hati ini cenderung kepada persimpangan yang pertama, ia bakal memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Sebab tadi kita sebut hati yang sakit ni dia ada dua unsur, unsur baik dengan unsur jahat. Cuma unsur jahat yang lebih dominan. Tapi penulis kata kalau pemilik kepada hati yang sakit ni dia nak mengubati hatinya, nak keluar daripada kesakitan tu, dia boleh keluar. Masih lagi ada harapan, masih lagi ada jalan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ni dari segi sebab nuzulnya ialah ayat yang turun untuk menceritakan tentang perihal keadaan sahabat Nabi yang dulu sebelum masuk Islam bergelumang dengan perbuatan, kelakuan orang-orang yang hati sakit. Suka berjudi, suka minum arak, suka berzina, suka mencuri, suka merompak. Ni ialah semuanya sifat-sifat orang yang hati sakit, orang yang ada gangguan dalam hati. Tapi mereka terima seruan tauhid daripada Nabi dan mereka cuba untuk baiki diri, upgrade diri daripada manusia bawahan dari segi spiritualnya kepada manusia atasan dari segi spiritualnya.
Jadi Tuhan sebut man amila, sesiapa yang beramal salih. Orang yang belajar bahasa Al-Quran dia akan tahu perkataan amila ataupun amala bermaksud perbuatan yang disertai dengan niat dan azam. Dia bukan tiba-tiba nak buat. Dia sedang mengerahkan tenaga dia ke arah perbuatan tu. Maknanya waktu dia kenal kebenaran, dia mungkin tak mampu buat semua kebaikan, tapi dia berusaha untuk menjadikan diri dia boleh buat semua kebaikan tu. Orang macam ni disebut sebagai orang yang beramal. Sebab tu amal saleh ialah amal yang disertai dengan persiapan untuk buat benda tu. Belajar, faham, tahu fadilat dia, tertarik nak buat, berusaha nak buat. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan kata man amila salihah. Siapa-siapa yang berazam, berusaha untuk buat amal yang saleh, min zakarin aw untha, daripada lelaki atau perempuan. Ni merujuk kepada situasi sahabat pada waktu itulah, sahabat lelaki dan juga sahabat perempuan. Dan para ulama semestinya mesti akan bahas kenapa diasingkan penyebutan dia lelaki dan perempuan. Sebab kecenderungan di antara dua jantina ni untuk buat kebaikan ataupun kejahatan dia berbeza. Ada benda-benda baik, jantina ni lebih dominan untuk buat. Ada benda-benda baik, jantina ni dia kurang dominan, kurang orang kata apa, kurang kecenderungan untuk buat. Ada benda jahat, benda-benda setengah-setengah benda jahat, jantina ni saja yang lebih dominan nak buat. Ada setengah benda-benda jahat, jantina ni lebih dominan lagi nak buat. Contoh, kita ambil yang benda baik, benda jahat dulu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bila mana menceritakan tentang punca berlakunya zina dan juga hukuman kepada orang yang terlibat dengan zina, Tuhan sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki dirotan belakangnya sebanyak 100 kali rotan, ataupun disebab belakangnya dengan 100 kali sebatan. Dia mention perempuan dulu, baru mention lelakinya. Kerana apa? Kerana yang menyebabkan kesalahan tu berlaku biasanya datang daripada perempuan dulu. Biasanya datang pada perempuan. Tapi bila mana cerita tentang mencuri, Tuhan sebut tentang as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, dipotong tangannya. Mention lelaki dulu sebab berani ataupun ada kekuatan nak mencuri ni lebih dominan pada lelaki. Untuk terlibat dengan benda-benda zina ni, dia punya titik awal dia bermula pada perempuan. Contoh yang lain, bila mana kita baca surah Al-Falaq, Allah Ta'ala sebut wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada keburukan penyihir-penyihir perempuan ketika mana dia meniupkan sihir mantranya pada tangkal-tangkal sihir. Kenapa sebut perempuan? Tak sebut ahli sihir lelaki? Sebab yang lebih dominan untuk terlibat dengan sihir ini ialah perempuan. Itu ialah benda yang tak dapat dinafikan. Ada berbagai-bagai tafsiran disebutkan oleh para ulama. Pertama, memang penyihir-penyihir zaman Nabi ni kebanyakannya perempuan. Yang kedua, ada sebagian para ulama kata tak, itu bukan nak menunjukkan bahawasanya penyihir itu ramai perempuan, tapi nak sebut perangai orang yang terlibat dengan sihir ni lah perangai perempuan, walaupun yang buat dia lelaki. Nak bergaduh depan-depan, nak bertumbuk, nak wrestling depan-depan, tak berani pakai sihir. Sihir ni kok pintu belakang. Nak jatuhkan orang, nak lawan mulut depan-depan tak berani, nak tumbuk lawan tu pun tak berani. Akhirnya guna kaedah sihir. Kawan tu pun tak perasan bila dia kena. Itu ialah sifat keperempuanan, tak berani. Penakut lah, bacot kita sebut. Ada yang terjemah macam tu. Cuma nak katanya, kenapa ayat ni dia sebut min zakarin aw untha, daripada lelaki dan juga perempuan? Kerana kecenderungan nak buat benda baik ni dia berbeza-beza. Ada orang dia ringan dekat puasa, dia berat dekat salat. Ada orang dia berat dekat salat, dia ringan dekat sedekah. Itu berbeza. Cuma Tuhan sebut siapa-siapa yang buat amal saleh daripada lelaki dan perempuan, syarat dia wa huwa mu'min, dia betul-betul beriman.
Dia tidak membuat kerana mempamerkan kepada orang. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang maknanya dia kaya, kehidupan yang baik, iaitu ketenangan. Sakinah turun kepada pelaku-pelaku amal saleh ni. Keserabutan diangkat daripada diri mereka. Kekuatan diberi kalau mereka ditimpa ujian. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan beri lebih lagi balasan di akhirat nanti terhadap benda baik dan sangat baik daripada perbuatan yang mereka lakukan. Ini ayat nak cerita pada kita tentang ada harapan bagi pemilik hati yang sakit untuk dia mengubati hatinya, untuk dia keluarkan diri dia daripada sakit tersebut. Sebab itulah penyakit spiritual ni ataupun penyakit emosi ni, antara rawatan yang terbaik ialah mengubah mindset orang yang sakit tu sendiri. Dia yang sakit tu, dia yang rasa putus asa dengan Tuhan, dia yang rasa ragu terhadap takdir yang Tuhan berikan. Cara dia ialah dengan dia koreksi balik dekat mana yang dia salah faham terhadap takdir Tuhan, dekat mana yang dia putus asa terhadap keputusan Tuhan tu. Dia kena tanya orang yang ada pengetahuan. Dia dapat pengetahuan tu, dia cuba ubah. Sebab semua manusia tak akan terlepas daripada keburukan. Sebab zaman kita sekarang ni, ada orang dia putus asa, bukanlah dia tu bersifat jahat, dia jadi jahat tu dia putus asa, tapi dia pernah buat baik, cuma dia ada masalah. Buat baik yang dia buat tu, dia rasa tidak dihargai. Ini penyakit zaman sekarang lah. Penyakit yang kena tengok daripada dua sisi. Pertama, agama ajar pada kita, bila mana kita buat baik pada makhluk, kita tidak mengharapkan terima kasih daripada makhluk tu, tidak mengharapkan appreciate daripada makhluk tu. Baru kita buat benda baik itu, kita akan rasa tenang dan lega. Tapi kalau kita buat baik, sebelum pada kita buat baik sama makhluk ni, kita mengharapkan dia terima kasih pada kita, kita mengharapkan kalau kita minta tolong pada dia, dia akan tolong kita. Dan bila kita harapkan benda tu, kita tak dapat, memang kita akan desperate dan kita akan tertekan. Kita akan rasa tiada penghargaan. Sebab tu hidup mencari penghargaan orang ialah benda yang memenatkan. Benda yang sama telah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata, ridhan nas ghayatun la tudrik. Mencari puas hati manusia, mencari sukanya manusia pada kita, ialah benda yang tak akan tercapai dalam hidup secara keseluruhannya. Kita tidak akan boleh hidup dan kita tidak akan jumpa satu orang yang semua orang suka dia. Tak ada orang pun yang nak bergaduh dengan dia. Mustahil. Hatta Nabi, hatta sahabat yang mulia daripada kalangan 10 orang sahabat dia yang masuk syurga, ataupun sahabat-sahabat yang disebut sebagai khulafa ar-rasyidin, mereka jadi pemimpin, mereka ahli syurga, mereka buat amal saleh, tapi cerita orang tak puas hati dengan dia ada. Waktu Nabi jadi pemimpin Madinah, ada orang pernah petikai Nabi sehingga orang tu datang dan dia kata, "I'dil ya Muhammad." Adil sikit wahai Muhammad, apa merentah macam ni? Tuan-tuan boleh bayang, kita dengan keimanan kita terhadap Rasul, berani ataupun tidak kita mengeluarkan perkataan tu depan Nabi. Kita nak kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, saya tengok tak adil ni benda-benda." Sehingga Nabi kata, "Ada ke orang lain yang lebih adil daripada aku?" Dia berpaling, dia tinggalkan tempat tu. Sehingga Nabi kata akan keluar daripada sulbi dia ni, daripada kalangan Khawarij. Nabi sebut Zulkhuwaisirah, nama lelaki itu. Benda yang sama berlaku pada Abu Bakar, benda yang sama berlaku pada Umar, benda yang sama berlaku pada Ali, pada Uthman, benda yang sama juga berlaku pada Ali. 5 orang ni yang diketuai oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua ahli syurga. Semua ahli syurga. 5 orang ni waktu jadi pemimpin, waktu jadi orang atas, waktu menguruskan urusan orang Islam, waktu duduk dalam menguruskan kerenah dan ragam orang, ada cerita yang kita dengar orang tak puas hati dengan dia. Sebab tu kita tengok Umar Al-Khattab, bila mana dia tengok, dia cek
Mana rakyat dia yang tak dapat bantuan yang elok ataupun tak dapat kesenangan lah kita kira, tak dapat benda-benda yang mengselesakan dia, sehingga dia pergi jumpa perempuan ni. Kisah ni ada dalam Syiar Alam An-Nubala dan juga kitab-kitab sirah yang lain. Bila mana Umar pergi jumpa seorang perempuan yang duduk di satu kemah tengah padang pasir, yang dua orang anak dia menangis kerana kelaparan, dan dia telah rebus batu tu untuk delaykan anak dia supaya anak dia tidur sebab makanan tak ada. Umar tanya, kenapa rebus batu? Dia kata, ni Umar punya kerja. Tuan-tuan boleh bayang, pemimpin hari ni ada orang petikai, muka tak puas hati macam ahli syurga. Itu benda yang tak sepatutnya. Itu benda yang tak sepatutnya. Dia kena muhasabah, dia kena tengok balik. Sebab tu perangai mengharapkan appreciate orang ialah perangai yang melelahkan, memenatkan sekali. Tapi apa yang Umar buat? Umar tak kata, makcik cakap elok sikit. Tahu tak saya ni siapa? Saya syaitan pun takut. Ni apa punya manusia ni tak takut orang? Dia tak kata macam tu. Okay. Cuma nak katanya, itu ialah manifestasi ataupun realiti hidup. Sebab itulah dalam ayat ni Tuhan kata, wala najziyannahum, kami pasti akan beri balasan. Pasti akan beri balasan. Tengok pada balasan tu. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Hati seumpama ini jugalah yang dimaksudkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah Ibnul Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita tengok matan hadis dia. Tu'radul fitanu ala qulubi kal hasiri 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushribaha nukati fihi nuktatun sauda. Kata Nabi, fitnah terdedah kepada hati-hati manusia bagaikan tikar yang kasar, memberi kesan kepada tubuh yang berbaring di atasnya. Pada zaman Nabi, tikar yang menjadi alas tempat duduk ni biasanya tikar yang dianyam daripada pelepah tamar kurma. Dan anyaman dulu bukan anyaman dengan mesin yang halus, rata, elok. Anyaman dulu ialah anyaman tangan, handmade ni. Kadang-kadang dia taklah begitu rapi sangat, jadi taklah menghasilkan anyaman yang baik. Duduk mesti akan rasa bekas. Sebab tu ada hadis Umar tengok Nabi tidur atas tikar pelepah kurma ni, belakang Nabi ni ada garisan line-line merah, dengan sebab kesan tidur atas tu. Sehingga Umar kata, Rom, Parsi, mereka tidur di atas hamparan yang empuk, sedangkan engkau kekasih Tuhan tidur atas ni. Nabi kata, yang tu untuk kita di akhirat, dunia bukan untuk kita lagi. Nabi sebut macam tu. Cuma Nabi sebut perumpamaan ni, hati manusia dia akan terdedah dengan fitnah seperti mana badan kita terdedah dengan kesan bila mana tidur atas tikar yang kasar. Kalau tengok tikar kat rumah kita sekarang, memang tak ada kesan lah. Memang kalau tidur boleh sampai 2 hari tidur atas tu, selesanya tidur atas tu. Okay. Cuma dia buat perumpamaan yang umum lah. Okay. Fa ayyu qalbin ushribuha nukita fihi sauda. Dia kata, mana-mana hati yang dimasuki secara langsung oleh fitnah-fitnah itu akan tumbuh padanya satu titik hitam. Maknanya nak sebut kepada kita, macam mana satu orang yang tidur atas tikar yang kasar, dia tak akan boleh pastikan jasad dia, tubuh dia tak ada kesan daripada tidur atas tikar yang kasar tu. Jadi hati manusia pun macam itulah. Semua sekali. Ni bukan kata hati orang kemudian, hati orang awal pun macam ni juga. Sahabat-sahabat Nabi pun macam ni juga. Maknanya akan datang pada mereka rasa ragu, rasa tak yakin. Itu ialah fitnah-fitnah yang terdedah kepada hati. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Kata Nabi, bila mana satu orang tu dia mengingkari benda yang datang, dia buat tak peduli je, maka titik hitam itu akan berubah menjadi titik yang putih padanya, sehingga hati itu membentuk kepada bentuk yang lain. Saya baca terjemahan dia lah terus. Okay.
Hati yang putih seperti batu yang licin, yang tidak ada sesuatu yang mampu melekat padanya. Cuma nak katanya, ia perlukan kepada latihan, ia perlukan kepada ujian. Satu orang manusia tak akan boleh dikatakan dia manusia yang hebat selagi tak berlaku apa-apa ujian. Macam contoh sekarang ni, orang baru ambil result SPM ni. Macam mana kita nak kata satu orang student tu dia cerdik berdasarkan keputusan SPM yang dia dapat lah. Dapat 11A, 12A ke. Sekarang ni kita tak dengar dah macam dulu sampai 24, 25A. Tak ada macam dulu ke. Cuma boleh ataupun tidak, kita nak kata pada tingkatan 4. Tingkatan 4 ni tak ambil SPM lagi. Kita kata dia ni cerdik, SPM dia cerdik. Orang pun tanya, macam mana boleh kata dia cerdik? Dia dah ambil SPM? Tak, tapi dia memang cerdik. Tak boleh kata, sebab dia tak ambil exam lagi. Tak boleh nak bagi apa-apa penilaian lagi. Mungkin dia cerdik kerana exam-exam yang dia dah lalui. Okay. Tapi nak kata dia cemerlang dalam SPM, tak boleh. Dengan sebab tak ambil lagi exam. Samalah kita manusia pun di dunia ni tak boleh kata dia ni bagus, insya-Allah. Bukan insya-Allah, maknanya dia ni perangai ahli syurga. Tak boleh kata lagi. Bukan tak boleh kata dia tu ahli syurga. Kalau sekarang ni kita bercakap insya-Allah tu ialah harapan. Harapan tak apa. Okey. Cuma nak macam pastikan. Macam ada orang kata dia ni utusan Tuhan. Tak boleh nak demand, tak boleh nak terus kata dia utusan Tuhan. Ada orang dia over sangat dengan satu orang tokoh sehingga dia kata dia ni utusan Tuhan yang datang ke negara kita. Tak boleh kata. Tak boleh kata. Sebab kita semua dari segi realitinya diutus oleh Tuhan kat ni. Semua diutus oleh Tuhan. Termasuklah Presiden Amerika Syarikat pun diutus oleh Tuhan kat. Semua kena kata macam tu. Okey. Cuma apa yang dia cuba bawa tu ialah dia nak kata dia ni utusan Tuhan. Apa yang dia cakap jangan petikai. Apa amalan dia bagi ambil je, tapau semua. Tak payah duk tanyalah. Sebab kita tengok sebalik daripada perkataan tu, dia nak mengarahkan ke arah tu lah. Okay. Cuma nak katanya ialah manusia, hati dia ni terdedah kepada macam-macam fitnah. Kita tengok para Nabi dan Rasul dulu. Bila mana mereka diuji, mereka jadi hebat, mereka duduk pada pangkat kenabian tu. Kenapa Tuhan jadikan dia Nabi dan Rasul? Kerana mereka kelompok manusia yang diuji dan tidak melatah dalam ujian. Tak kata apa, tak petikai. Sebab tu antara Nabi yang luar biasa dia punya kekuatan dan kecekalan hati dia ialah Nabi Ibrahim. Baru dapat anak, belum sempat ambil jasa anak lagi, maknanya belum sempat bantu dia lagi, Tuhan perintah suruh sembelih. Tak datang pun satu rasa ralat dalam hati dia. Dia tak rasa pun ni mimpi mengarut kot semalam. Dia tak rasa. Sebab dia tahu itu ialah arahan Tuhan. Dia sembelih. Walaupun dia dikacau oleh iblis, sehingga iblis kata, apa Ibrahim nak kena patuh pada arahan Tuhan macam tu? Kalau dia Maha Pengasih, kenapa dia suruh bunuh anak sendiri? Dia suruh sembelih anak sendiri. Apa Nabi Ibrahim buat? Lontar dengan batu. Orang yang pergi buat haji ni, dia akan sampai pada satu ritual melontar jamrah. Apa sebab melontar jamrah? Saja nak penuhkan kolam jamrah tu yang kosong ada batu kan? Kolam jamrah tu tempat yang kita lempar batu. Orang yang pergi buat haji dia tahu, tempat yang kita lempar batu tu, habis musim haji dia akan ada bulldozer datang, korek balik batu tu, letak balik kat padang. Sebab tu tak penuh sampai sekarang. Ada orang dia fikir macam mana berapa juta orang manusia lempar dalam tu sampai tak penuh. Sebab tu dia akan keluarkan balik. Sebab tu kita akan tengok orang Pakistan lempar dengan kursi lipat tu lempar. 2 hari lepas tu hilang kursi lipat tu. Dia akan angkut balik. Okay. Cuma nak katanya manifestasi dia ialah datang apa pun ujian dalam hidup aku, syaitan cuba ganggu gugat, aku akan lempar dia macam aku lempar batu ni. Priceless. Tidak berharga pun, tidak akan aku ambil kira, ambil peduli pun terhadap apa yang kamu sebut. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, orang yang buat haji ni, kalau haji dia mabrur ni maksudnya berkumpul padanya kebaikan. Mai pada perkataan bir. Mabrur laisa lahul jazaa illal jannah.
tiada balasan yang paling berhak untuk orang yang dapat haji mabrur melainkan syurga, sebab dia telah membuat banyak perlambangan-perlambangan dalam ritual haji dia tu untuk dia teruskan perjalanan hidup dia. Dia ikut exactly sama macam Ibrahim, sebab Nabi Muhammad pun ikut perjalanan Nabi Ibrahim juga. Tuan-tuan boleh bayang kenapa Nabi Ibrahim ni diletakkan sebagai satu personality yang utama, sehingga kerja-kerja yang dia buat dulu kita kena buat balik, kita kena persembahkan balik, dan Tuhan beri pahala. Yang pergi melontar, yang bermalam di Mina, apa semua tu, itu semua manifestasi pada perjalanan Ibrahim. Itu ialah perjalanan Ibrahim asalnya. Nabi dia buat balik, dia petakan balik kepada kita perjalanan itu, dan dia buat. Kerana apa? Kerana nak suruh tengok Ibrahim, tengok Nabi Ibrahim. Tawaf, tengok makam Ibrahim. Tengok betul macam mana satu orang yang Tuhan dah uji dia, suruh sembelih anak, akhirnya dia selamat. Lepas tu Tuhan uji dia, suruh tinggal pula anak tu di lembah yang kosong dan tandus. Dia yakin Tuhan tak sia-siakan dia. Akhirnya dia buat Kaabah tu. Tak ada lah dia berdoa pada Tuhan, ya Allah, lepas pada ni tak payahlah turun arahan apa-apa. Penatlah arahan, pelik-pelik arahan dia. Dia tak pernah petikai. Sebab tu kita pergi ke makam Ibrahim, kita akan tengok ini ialah statu ataupun satu tugu manusia yang tak pernah mengeluh, tak pernah runsing, tak pernah ralat terhadap ujian yang datang. Dan ujian yang datang kepada dia, dia tak faham kenapa kena buat. Termasuklah kita pun. Kita pun banyak benda yang Tuhan uji itu tak faham. Tapi nak mencontohi sikap Ibrahim itu, iaitu tidak melatah. Dan dia bukan mudah. Saya kata ni hatta pada diri saya sendiri dan juga pada kita semua secara umumnya, bila mana Tuhan uji, dia bukan benda mudah untuk kita menjadi orang yang tak melatah. Bukan berdosa merungut terhadap ujian ni, dia tak berdosa. Cuma kalau kita melampau sangat, dia berdosa lah. Orang yang kena uji, dia tersandar, fikir. Cuma mulut tu kalau boleh kena jaga, jangan sampai kenapa Tuhan uji aku macam ni. Sebut je macam tu, dalam erti kata mudah, gagallah ujian tu. Maknanya kalau kita exam, pemeriksa dah potong banyak lah tu. Banyak dah potong. Bukan kata makna lepas ada tu dia akan fail, akan masuk neraka. Cuma dari segi ujian, dia akan duduk pada takat tu. Dia tak naik dah, tak naik dah darjat dia tu. Dia duduk situ. Dia tak kental, kurang kental. Jadi fungsi-fungsi hati ni, bila mana dia sakit, dia perlukan perjalanan-perjalanan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, hati manusia ni terdedah dengan fitnah. Fitnah ni lah untuk angkat darjat. Cuma kita kena tahu selok-belok dia, liku-liku dia, supaya kita tak terjatuh pada liku tu. Semua orang akan lalu, semua orang akan melintas padanya ujian. Tapi macam mana dia berinteraksi dengan ujian tu. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, kalau dia lepas, titik hitam itu akan bertukar menjadi suatu benda yang disebut dengan titik putih, dan akan mengubah hatinya menjadi licin. Hati yang seperti batu licin yang bersinar, yang akan kalis daripada sebarang ujian ataupun sebarang benda-benda buruk. Bila mana hati itu sudah putih, licin, tak lekat pada dia kekotoran. Cuma nak katanya, semua kita perlukan usaha untuk ke arah itu. Dia tak boleh duduk berdoa, tak buat apa-apa. Datang ujian, mulut pun maki, mulut pun mencarut. Jadi dia tak lepaslah ujian tu. Ujian tu tak lepas. Okay. Jadi dalam kesimpulan akhir yang dia sebut sini, hati seumpama ini tidak dapat berehat dalam erti kata yang sebenar. Orang yang ada hati sakit, yang ada lagi kebaikan tapi kejahatan dominan, dia tak boleh berehat banyak. Dia kena banyak buat latihan untuk keluarkan diri dia daripada sakit tu. Kadang-kadang ia cenderung kepada syurga dan jalan-jalan yang menyampaikan kepada syurga, dan kadang-kadang cenderung kepada neraka dan jalan-jalan yang boleh menyumbang kepada neraka itu sendiri. Oleh kerana itu, sesetengah ulama menyatakan hati itu sakit sebagaimana tubuh badan sakit. Kita bila mana kita sakit, kita kena pergi berubat lah.
Tak boleh biarkan macam tu saja. Kita kena rawat supaya kita tak jadi orang yang lemah, selemah-lemahnya kerana sakit yang kena tu. Penawarnya adalah taubat. Hati juga berkarat sebagaimana cermin dan besi berkarat, dan penyinarnya adalah zikir kepada Allah. Hati juga telanjang sebagaimana badan yang bertelanjang. Pakaiannya adalah takwa. Hati juga lapar dan dahaga sebagaimana badan yang lapar dan dahaga. Makanan dan minumannya adalah mengenai kepada tawakal, menyerah diri dan berhikmat untuk agamanya. Jadi itu penutup kepada perbahasan hati yang sakit ni. Nak sebut pada kita, hati yang sakit seperti mana badan yang sakit, dia kena pergi berubat. Tak boleh biar macam tu. Dia akan melarat. Dan yang lebih teruk, dia akan menutup fungsi hati tu. Jadilah kita macam haiwan ternak. Orang kata apa pun ikut, orang buat ni pun ikut, orang terajang kita masuk tempat yang buruk pun kita ikut juga. Jadi untuk membendung, membentengi diri daripada melaratnya sakit hati tu, hati yang sakit tu, ialah dengan kita melakukan mumarasah. Mumarasah ni maksudnya apa? Latihan-latihan untuk mengeluarkan potensi baik hati itu. Okey. Secara umumnya kita dah selesai apa daripada bahagian hati yang sakit ni. Insya-Allah pada kali yang akan datang kita akan sambung pada qalbun mayyit, hati yang mati tak berfungsi terus. Apa dia punya penjelasan dia, dan kita akan tengok kategori hati pada asnafin nas, bahagian-bahagian manusia pada kali yang akan datang. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.